cikgu rasanya cikgu dah buat apa? Dah buat 2 YouTube. YouTube yang pertama berkaitan dengan nombor nisbah. YouTube yang kedua ialah berkaitan dengan faktor dan gandaan lah. Sepatutnya bab yang ketiga ialah berkaitan dengan kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Tapi itu sebenarnya biasanya kita akan gunakan kalkulator saja. Tak ada konsep-konsep yang banyak. Jadi pada malam ni, cikgu nak cerita tentang satu topik, iaitu topik bab yang keempat. Kita buat ulang kaji Auni. Bab yang keempat iaitu berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran. Nisbah, kadar dan kadaran. Jadinya nisbah ni apa sebenarnya? Nisbah ni ialah kita membandingkan dua kuantiti yang mana kuantiti tu dia mesti sama dia punya unit dia. 5 cm mesti kita contoh. Panjang pen adalah 5 cm, tetapi panjang kayu tersebut adalah 20 cm. Jadi kita nisbahkan dia 5 nisbah 20. Macam tu. Tapi dengan syarat bila kita buat nisbah, unit dia kena sama. Kalau unit yang pertama tu sentimeter, unit yang kedua pun kena sentimeter juga. Macam tu. Itu adalah berkaitan dengan nisbah. Apa pula yang cerita berkaitan dengan kadar? Kadar ni ialah kita nak membandingkan dua unit yang berbeza. Contoh macam laju kan. Dia tu laju lari. Laju ni sebenarnya dia ada unit dia, tapi selalu kita cakap berapa meter dia lari. Itu jarak, meter ni jarak, dan berapa masa dia lari. Jadinya dekat situ sebenarnya ada dua, jarak dan masa. Tapi dia bukan laju lagi, dia baru jarak dan masa. Laju dia lari 100 meter, 100 meter tu jarak, tapi laju unitnya apa? Berapa masa dia lari? Jadinya lebih kurang 10 saat dia lari. Jadinya berapa laju dia lari? Masa kita nak tanya berapa laju dia lari, itu adalah kadar. Sebab kita nak membandingkan jarak dengan masa. Kita nak membandingkan jarak dengan masa. Dan yang ketiganya kadaran. Kadaran ni ialah kita nak buat perbandingan antara dua nisbah. Kita nak buat perbandingan antara dua nisbah. Anis Bariza masuk balik. Alhamdulillah. Okay. So pada malam ni kita buat ulang kaji berkaitan dengan Auni, kalau cikgu nak share ni, kalau Auni nampak, kata nampak Nampak. Nampak dah. Auni baca sikit apa dia? Soalan peperiksaan bab 4 nisbah kadar dan kadaran. Soalan peperiksaan bab 4 nisbah kadar dan kadaran. Nisbah kadar dan kadaran. Jadi sebagaimana yang cikgu bagi tahu, nisbah ni, sekejap cikgu tulis nisbah. Nisbah ni dia mesti ada dua kuantiti. Dua kuantiti. Dan dia ni mesti sama unit. Itu nisbah, sama unit. Contoh, kita kata pen, ini pen. Pen, dia punya panjang adalah, katakanlah 5 cm pen. Okay. Lepas tu dekat sini ada pembaris. Pembaris ni adalah pembaris panjang tau, pembaris yang cikgu dekat sekolah guna tu. Masih ingat lagi tak pembaris kayu yang cikgu sekolah guna untuk papan hijau ataupun papan hitam? Dekat situ panjang dia adalah 100 cm. Okay, 100 cm. Jadinya bila kita buat nisbah, pastikan unit dia sini cm, sini pun cm juga. Barulah kita boleh jadikan nisbah. Apa nisbah dia? Nisbah dia adalah 5 nisbah 100. Okey. Jadinya yang ketiganya, nisbah ni mesti nombornya mesti dimudahkan. Nombor ni dimudahkan. Mesti dimudahkan. Kan? 5/100 ni
nombor dia belum kecil lagi orang kata. Jadi kita pun ni mudahkan 5 dengan 100 ni. Jadi 5/5 dengan 100/5. Kita dapat jawapan dia adalah 1/20. Inilah cerita pasal nisbah. Dia mesti ada 2 kuantiti ataupun boleh 3 kuantiti. Nisbah ni boleh 2 kuantiti ataupun 3 kuantiti. 3. Alamak, sorry, bukan tiaga. Okey. 3 kuantiti. Dia mesti ada 2 ataupun ada 3 kuantiti. 3 kuantiti. 3 kuantiti. 3 kuantiti tu maksudnya 2 nombor lah. Dan dia mesti sama unit. 2 ataupun 3 nombor dia sama unit. Kalau dia tak sama, contoh macam ni. Satu bekas air kotak, contoh air kotak. Jadi air kotak ni dia lebih kurang dalam 250 mililiter. Sedangkan botol mineral, botol yang besar, botol mineral tu, air botol mineral besar, yang besar tu adalah 5 liter. Okey, soalan, sama tak unit ni, Auni? Sama tak unit ni? ml dengan tak sama. Bila tak sama, dia belum jadi nisbah lagi. Jadi macam mana kita nak jadikan nisbah? Kita kena samakan, kalau sini ml, sini pun dia kena ml juga. Dia kena sama unit. Dia kena sama unit. Jadi 250. Ini dah lah. Ini 5 liter. 1 liter berapa mililiter? 1 liter agak-agak berapa mililiter? 1 liter berapa mililiter? Anis Bariza? 1 liter berapa mililiter? Ya? 1000. 1000. Kalau 5 liter berapa ribu? 5000. 5000. Very good. Anis, lama lagi lah ni nak masuk asrama ni. Kan? Sebab apa? Sebab mungkin nanti tambah lagi cuti lebih panjang lagi sikit, mungkin sampai 9 hari bulan baru boleh balik asrama. Jadinya sekarang ni 250, nisbahnya 5000, tapi nombornya besar. Jadi kita kena kecilkan nombor ni. Kena kecil maksudnya dekat sini apa kata kita bahagikan dia dengan 250. Dekat sini pun kita bahagikan dia dengan 250. Cuba kira semua. 250 bagi 250, jawapannya adalah 1. Tapi kalau 5000 bahagikan dengan 250, jawapannya berapa ni? Berapa ni? 5000 bahagi dengan 250 dapat berapa? 20. Nampak tak? 1 nisbah 20. Okey. Jadinya yang pertama dia ada sama ada nisbah ni mesti ada 2 kuantiti ataupun 3 kuantiti. Yang keduanya dia ni adalah sama unit. Mesti sama unit. Yang ketiganya nombor tu kita nak supaya dia jadi mudah. Mudah tu nombor tu kecil lah, dikecilkan. Okey, itu berkaitan dengan nisbah. Kan? Itu berkaitan dengan nisbah. Yang kedua adalah berkaitan dengan kadar. Kadar. Ni yang berkaitan dengan kadar. Okey. Kadar ni apa pula? Kadar. Kadar ni ialah dia mesti, biasanya kadar ni adalah 2 kuantiti ataupun dua benda lah. 2 kuantiti. Tapi dia tak sama. Unitnya tak sama. Unit dia tak sama. Jadi kita buat perbandingan. Kita bandingkan dia. Perbandingan. Jadi bila kita buat perbandingan ni maksudnya kita combine dia. Maka dia akan jadi satu unit lain.
dia akan jadi suatu unit yang baru ataupun satu kuantiti yang baru, unit yang baru. Contohnya macam ni. Ni Anis. Ni Anis kat sini ni. Kan? Okay, ni Anis. Anis lari daripada sini sampai sini adalah 100 meter. Okay. Anis berlari 100 meter daripada sini sampai sini. Sampai sini 100 meter. 100 meter ni apa? 100 meter ni jarak. Okay. Tapi Anis berlari dalam masa 15 saat. Okay, dia berlari daripada point A ke point B dalam masa 15 saat. Jadi bila dia lari dalam masa 15 saat, saat ni apa? Saat ni unitnya masa. Lepas tu orang kata, lajunya Anis lari. Lajunya Anis lari. Lajunya Anis lari. Mana ada laju? Yang ada dekat sini adalah jarak dan masa. Jadi bila dia kata laju, barulah kita buat kadar. Barulah kita buat kadar. Kita bandingkan dua unit ni dan menjadi satu unit baru. Jadi cerita pasal laju ni, laju sama juga dengan jarak bahagikan dengan masa. Inilah kadar. Inilah yang dipanggil sebagai kadar. Kadar tu maksudnya dua kuantiti yang tak sama unit, kita gabungkan dia supaya kita dapat satu unit baru, yang mana unit tu adalah benda yang barulah. Benda baru. Jadi apa tu jarak? Jarak dia 100 bahagi 100 meter bahagikan dengan 15 saat. Okey, ambil kalkulator, cuba tekan 100 meter. Okey, bahagikan dengan 15 saat. Berapa jawapan dia? 100 bahagikan dengan 15. Jadinya Anis Bariza, berapa jawapan dia? Anis ada? Anis? Agak? Berapa jawapan dia? Jawapan dia berapa? 100 bahagi 5. 20/3. Ataupun jawapan dia, okey, boleh buat dalam ni. Jawapannya 20/3 bagus. Ataupun bagus Anis, 20/3 memang jawapan dia betul. Jadinya 20/3 meter per saat. Meter per saat. Ataupun jawapan dia adalah 6.67 meter per saat. Per saat macam ni ataupun per saat macam ni. Dia keluar unit baru ni. Unit ni dipanggil laju. Okay, itu berkaitan dengan kadar. Kadar ni dua kuantiti tak sama unit, kita matchkan dia, kita gabungkan dia supaya dia jadi unit yang baru dan menggambarkan benda yang baru. Itu kadar. Okay, itu kadar. Yang seterusnya kita nak belajar tentang nanti kita nak belajar tentang kadaran. Okey. Kan dalam topik ni kita belajar nisbah. Okey. Yang keduanya kadar, nisbah. Lepas tu kita belajar kadar dan yang ketiganya kita belajar kadaran. Okey, kadaran. Jadi kadaran ni apa Kadaran ni apa? Kadaran ni macam ni. Contoh kadaran ni kita bandingkan dua kadaran ialah kita buat perbandingan okey, dua nisbah ataupun dua kadar. Contoh macam ni dua nisbah ataupun dua kadar. Contoh macam ni. Kalau kita nak daripada Alostar pergi ke Sungai Petani. Okey. Daripada Alostar nak pergi Sungai Petani, naik kereta kan? Naik kereta. Naik kereta. Okey.
jarak daripada Alustar Sungai Petani ialah ni lebih kurang lah 50 kilometer. Jarak dia. Ni contoh je. Dan minyak petrol kita perlu isi lebih kurang dalam 3 liter. Petrol kena isi 3 liter. Okey. Tiba-tiba katakan kita nak pergi pula daripada Alustar. Okey. Daripada Alustar AS nak pergi ke KL, Kuala Lumpur. Jarak dia adalah 460 kilometer. Soalan, berapa ni jarak? Okey. Jarak daripada Alustar nak pergi ke Kuala Lumpur, jarak dia 460 kilometer. Jadi berapa liter petrol yang kita perlukan? Berapa petrol yang perlu? Ini. Kan banyak tu. 50 km 3 liter. 400 km berapa liter? Jadinya kita pun buat senang je. Kita buat darat silang tau. Darat silang. Jadinya 50 per 400 ni km, ini pun km. Jadi kita buatlah 50 perkan dengan 460 km. Sama juga dengan kalau 50 dia 3 liter. 3 perkan dengan petrol yang kita tak tahu untuk pergi KL ni adalah X. Kita buat macam tu. Kan? Lepas tu macam mana nak selesaikan? Kita daratlah silang. X naik ke atas, 460 naik kat 3. Jadinya dia jadi 50X sama juga dengan 3 daratkan dengan 460. Okey, 3 daratkan dengan 460. 460. So 50X ni sama juga dengan ini adalah 1380. Jadinya X sama juga dengan 138 bahagi 50. Bahagi 50. Jadinya X ni jawapannya, X tu ni lah petrol. Berapa liter petrol yang diperlukan untuk pergi ke Kuala Lumpur. Maksudnya kalau 460 km ni kita perlukan 27.6 liter minyak. 27.6 liter minyak petrol. Perlu petrol. Tu. Nampak tak dekat sini? Ada 2 kadar dekat sini. Ni kadar. Dekat sini ada kadar. 2 unit yang berbeza, kilometer dengan liter. Dekat sini pun kan ada kilometer, ada nak tahu berapa liter kat sini kan. Ini pun kadar juga. Kadar. Jadi kadaran ni ialah kita buat perbandingan 2 kadar. Perbandingan 2 kadar. So, itulah cerita berkaitan dengan topik ni. Nisbah, kadar dan kadaran. Jadi kita terus saja buat ulang kaji, masuk kepada soalan peperiksaan. Kita terus saja masuk ke soalan peperiksaan. Okey. Ni dengan Anis dengar tak? Dengar. Okey, Anis dengar tak ni? Okey, bagus. Okey. Okey, ini soalan pertama. Soalan pertama adalah soalan nisbah. Dan ini biasanya cikgu nak bagi tahu dalam peperiksaan ada 3 bahagian. Ini bahagian A, bahagian B, bahagian C. Soalan ni adalah soalan bahagian A lah. Soalan bahagian A. Soalan bahagian E ni adalah soalan objektif. Dia ni ada 20 soalan. 1 soalan, 1 markah. Ini contoh soalan bahagian A ni.
Macam ni lah. Ungkapkan nisbah 800 gram, nisbah 1.8 kilogram dalam bentuk termudah. Kita kena ingat, bila dia kata nisbah, ni, apa yang kena sama dia ni? Unit. Unit kena sama. Unit dia kena sama. Yang keduanya, kita kena mudahkan nombor tu. Sebab dia kata nak cari bentuk termudah. Okey, cuba buat soalan ni. Nanti bila Auni dah siap, Auni habaq Dah siap. Okey, Auni jawapannya berapa? 4/9. 4 nisbah 9 4 nisbah 9. Okey. Jadi untuk pengetahuan Anis, jadi kalau ini gram, ini kena jadi gram jugalah ni. Jadinya 1.8 kilo ni kena darabkan dengan 1000. 1.8 kilo ni ini kita kena darabkan dengan 1000 sebab 1 kg kan 1000 biji kan, 1000 gram kan. Ini dia akan jadi 800 nisbahkan dengan 1800. Ini dah dalam bentuk gram. Ini ya, kita potong sini. Mana nak potong? Tak kisahlah. Jadinya 8 dengan 18 ni nak guna sifir berapa mungkin sifir 200 kot. Bahagi dulu dengan 200. Ini bahagi dengan 200. Jadinya dekat sini kita dapat 800 bahagikan dengan 200 dapat 4. Nisbah 1800 bahagikan dengan 200, 9. So jawapannya adalah 4 nisbah 9. Senang Okay, next. Ungkapkan nisbah 32, nisbah 24, nisbah 20 dalam bentuk termudah. Jadinya untuk soalan ni dia dah tak bagi tahu dah. Dah tak bagi tahu gram ke, sentimeter ke apa ke. Kita anggap semua unit-unit 32 dengan 24 dengan 20 tu unit dia adalah sama dah. Sekarang kita nak kecilkan nombor saja. Kecilkan nombor ni 32, nisbah 24, nisbah 20. Jadi macam mana cara nak kecil? Kita kena fikir dalam sifir berapa. Okay, dalam sifir berapa ada 32, ada 24, ada 20. Cuba bahagikan. Okay, Auni cuba buat. Anis, buat Anis. Kecilkan nombor 32, 24 dengan 20 tu. Dalam sifir berapa ada 32, ada 24, ada 20.
Dah siap. Bagus. Okey. Jadi sekarang ni 32 nisbah 24 nisbah 20. Nak guna sifir apa ni? Sifir berapa ni Anis nak guna? 4. Jadi ni bahagi 4. Ni bahagi 4. Dan ini bahagi 4 juga. Jadi ni jawapan dia 8. Nisbah 24. 4, 6. Ini nisbah 5. Okey. Jadinya 8 nisbah 6 nisbah 5. 8 nisbah 6 nisbah 5. Anis dapat jawapan ni? Dapat. Okey. Auni, betul tak jawapan? Betul. Okey, very good. Alhamdulillah. Okey. Soalan exam yang ketiga. Ni soalan bahagian E juga ini biasanya soalan bahagian A lah ni. Okey, soalan bahagian A. Ya, soalan bahagian A soalan senang-senang je. Okey. Yang ini pula. Yang ini boleh jadi bahagian B ataupun ini soalan bahagian C. Okey. Ini soalan bahagian C. Cuba baca dulu. Ini biasanya soalan ni soalan bahagian C. Okey, Auni faham tak apa yang soalan ni nak? Tak sangat. Tak sangat. Bayangkan Anis Anis. Bayangkan macam ni. Ada satu hari tu kita pergi pasar pagi tau. Jadi dekat pasar pagi ni, pasar pagi orang jual buah mangga lah. Buah mangga Dia kata macam ni. 2 kilo RM10, 2 kilo RM10, 2 kilo RM10, cok kanan. Macam tu kan buah mangga. Kan? Ataupun harum manis. Konon lah harum manis. Mana ada harum manis RM10. Tapi ni tahun 80-an. Harum manis tahun 80-an. Harum manis 2 kilo RM10, 2 kilo RM10, 2 kilo RM10, 2 kilo RM10. Sebenarnya kita ni nak beli sekilo ya. Kita nak beli sekilo ya. Tapi bila dia cakap 2 kilo RM10, 2 kilo RM10, kita dah terus kita keluar duit RM10 terus kita bagi kat dia, terus dia bagi 2 kilo. Tapi sebenarnya RM10 tu hari tu ada RM10 je, kita nak beli benda lain. Kan? Jadi dekat situ kita dah macam terpukau. Peniaga ni dia ada ilmu pukau dia. Okey? 2 kilo RM10, RM10 2 kilo. Dia cakap macam tu. Sebenarnya dia memang nak duit kita RM10. Sedangkan kita masa kat rumah kita nak beli ni 1 kilo je. Kita nak beli 1 kilo je. Soalan dia, kalau sekilo mangga berapa ringgit ni? Kilo berapa ringgit mangga ni? RM5. RM5. So, maksudnya bila dia kata nyatakan kadar dua kuantiti, maksud dia suruh nyatakan kadar lah kat sini, nyatakan kadar. Maknanya dia suruh hubungkan 2 kilo dengan RM10 ni dan mudahkan. Jadinya, maksud dia macam ni lah. 5 RM5 per kilo. Macam tu. Jawapan dia adalah, dia punya kadar dia adalah 5 sekilo. RM5 per kilo. Maksudnya macam itulah. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. RM5 per kilo lah. Sebab apa? Sebab operasi dia RM10 bahagikan dengan
2 kg. Kita akan dapat jawapannya adalah RM 5 perkan dengan 1 kg. Jadi so inilah jawapan dia. RM5 sekilo. RM5 sekilo. Macam tu je lah. Itulah kadar. Okay. Pak. Soalan sebenarnya senang je, tapi macam sebab ayat ni ayat matematik ni, lepas tu bahasa Melayu dia kita tak faham sangat. Itu je yang dia nak. Okay. Next soalan. Boleh Anis boleh tak Anis? Boleh. Okay, bagus. Sekali lagi. Dia suruh nyatakan kadar. Macam tadi juga. Cuba baca. Cuba bagi masa pada anda semua untuk jawab. Okay, apa jawapannya Auni? Ini soalan senang je sebab dia dah 1 liter ni. Jadi apa jawapannya Auni? 83.3 mililiter per kilometer. Auni ni dia dah bagi tahu 12 km 1 liter. Jawapan dia macam ni je. 12 km bahagikan dengan 1 liter. Oh, jawapannya adalah 12 km per liter. Macam tu je lah. Kita tak payah 1 bahagi 12 tau. Kita buat 12 bahagi 1. Jadi nombor dia lebih mudah. 12 km per liter. Okay. So yang seterusnya, yang ini cerita pasal kadar. Ini cerita pasal kadar. Jadi Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter. Sebenarnya dia ni 5 meter tau. 5 meter 1 saat. 5 Rajan menunggang basikal 5 meter. 5 meter sama dengan 1 saat ataupun dalam masa 1 saat 5 meter. Tapi soalan dia tukar kepada kilometer dan jam. Meter ni kena tukar kepada kilometer. Saat ni kena tukar kepada jam. Macam tu. Cuba tukar unit dia kepada kilometer per jam. Macam mana? Ingat tak dulu-dulu? Dulu-dulu kita ada macam ni. Dulu-dulu kita ada kami, murid, cemerlang, matematik. Macam tu kan? Kalau kilometer dia nak pergi ke meter, dia kena darab ke bahagi ni. Kalau 1 kilometer nak pergi kepada meter, darab ke bahagi? Ni darab ke bahagi? Darab. Darabkan dengan berapa? 10 ke? 100 ke 1000? 1000. Kan 1000. Jadi meter kepada sentimeter kita akan darabkan dengan 100 dan sentimeter kepada milimeter, minta maaf, sentimeter kepada milimeter kita darabkan dengan 10. Okey. Milimeter nak pergi ke sentimeter, kita bahagikan dengan 10. Sentimeter nak ke meter, kita bahagikan dengan 100 dan meter nak pergi ke kilometer, kita bahagikan dengan 1000. Macam tu. Sekarang ini 5 meter. Ni 5 meter nak pergi ke kilometer, jadinya 5 bahagi 1000. Sebab kita nak jadikan dia tu adalah dalam bentuk kilometer, kan? Dan kemudian 1 saat nak tukar kepada jam. Jadi 1 saat adalah 1 saat ni
Kena bahagikan dengan 60, kena bahagikan lagi dengan 60. Sebab 1 minit ada 60 saat. Lepas tu 1 minit tu ada 60 jam. Ini kita bahagikan dengan 60, bahagikan lagi dengan 60. Bahagi 60, bahagi sekali lagi 60. Nak tukar kepada jam kan? Ininya dia jadi 5,000 perkan dengan 3,600. 5,000 perkan dengan 5,000 per 3,600. 5,000 perkan dengan 3600 per 3,600. So kita akan dapat jawapan dia. Jawapan dia adalah 25 per 18 kilometer per jam. Okay. 25 per 18 kilometer per jam. Macam itulah. 25 per 18 kilometer per jam. Ini soalan, nama soalan ni adalah soalan kadar. Penukaran kadar daripada meter per saat, kita tukar dia kepada kilometer per jam. Ataupun kalau nak bentuk dalam pecahan, 1.39 kilometer per jam. Okey? Senang je kan? Okey. Okey, soalan ni pula. Soalan ni. Para pelajar, cuba para pelajar fikir-fikirkan. Okey. Cuba para pelajar buat soalan ni. Sebab soalan ni sama macam soalan nombor 5 tu. Jadi daripada kilogram, kita tukar dia kepada gram berapa. Daripada meter padu, yang ni meter padu tau. Yang ni meter padu. Kita tukar kepada sentimeter padu. Cuba buat. Okey Jadinya di samping pelajar fikir buat, soalan ni sebenarnya senang je. Jadinya kita tulis balik 2,700 kilogram per meter padu. Per meter padu maknanya perkan dengan 1 meter kalikan dengan 1 meter kalikan dengan 1 meter. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Tu yang jadi meter padu tu. Sebab ini kalau meter padu ni dia nak tahu isi padu kan. Isi padu satu kubus ni adalah kalau sini 1 dan sini 1. Isi padu bagi kubus 1 kali 1 kali 1. Itulah satu per meter padu ni maksudnya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. So dapat jawapan 2700. Masih lagi kg perkan dengan 1 meter padu. Kuasa 3 ni sebenarnya meter kuasa 3 Ini sentimeter kuasa 3 macam tu. Jadi sekarang ni dia nak tukar ke dalam gram per sentimeter padu. Gram per sentimeter padu. Ini kita buat saja. 2,700 kg kita kalikan dengan kilogram nak kepada gram. Nak kalikan berapa Anis? Nak kalikan 100 ke kali 1,000? Daripada kilogram nak tukar kepada gram. Darab berapa? Darab 1,000. Darab 1,000. Okey. Perkan dengan yang ni mencabar sikit. 1 meter 100 cm. 1 meter adalah 100 cm. Okey, 1 meter 100 cm. Tapi ini 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Jadinya dia kena jadi 100 kali 100 kali 100. 100
kalikan dengan 100, sebab 100 ni kita tukar cm. 100 cm kali 100 cm kalikan dengan 100 cm. Jadi apa jawapannya? Jawapannya 27 0 0 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Oh, buang 2. Okey. Perkan dengan okey, 100 ni 1 2 3 4 5 6. Okey. Ini ya. Potong 27/10 ni maksudnya sama juga dengan 2.7 gram per sentimeter padu. Dia macam itulah. 2.7 gram per sentimeter padu. Sekejap cikgu nak tengok siapa ada masuk. Dia tak ada siapa-siapa masuk ni. Okey, tak ada siapa masuk okey. Jadi cikgu teruskan. Okey, yang ini. Soalan ni soalan mencabar. Ini soalan peperiksaan ni. Okey, soalan peperiksaan ni. Okey. Soalan nombor 7. Mari kita sama-sama baca. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt per jam. Berapakah kos penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt per jam? Okey. Ini soalan nombor 7 ni adalah soalan yang dinamakan kadaran. Soalan kadaran. Sebab apa? Sebab ada banyak unit. 2 kilowatt jam, 43.6 sen. Lepas tu ada 30 kilowatt jam. Soalan dia nak cari berapa sen. Berapa sen? Berapa sen kalau 30 kilowatt per jam? Kilowatt per jam berapa sen? Sedangkan kalau 2 kilowatt 43.6. Cuba Auni buat, Auni. Fahamkan? Kita nak tahu berapa sen duit kena bayar. Anis pun kena buat lah, Anis Anis dengar tak, Anis? Dengar. Okey, bagus. Cuba fahamkan. Okey, yang ini berkaitan dengan soalan kadaran soalan kadaran. Soalan kadaran. Senang je. Jadi kita biasanya kita buat macam ni. Kalau 2 ni akan kita dapat 43. Ini kWj lah ni. kWj, kilowatt per jam kilowatt per jam. Dapat 43.6 sen. Ini duit lah, sen. Habis kalau 30, berapa? Berapa? Jadi apa kata kita buat? Buat macam mana? Buatlah
2 per 30. Buat macam ni je. 2 per 30. Sama dengan 43.6 perkan dengan X. Macam tu. Buat macam tu je. Jadikan ni pecahan. 2 per 30, 43.6 per X. Kan? So, kita buat macam ni. Lepas buat macam ni, apa perlu buat? Ini darab naik atas. Ini darab naik atas. Jadi, dia jadi macam ni. 2X sama dengan 30 darab 43.6. Okay? Ambil kalkulator. 30 darab 43.6. Dapat. Kita akan dapat jawapan 2X sama juga dengan 1308. Sekarang apa nilai X? Auni, apa nilai X, Auni? RM654. 654 sen. Jadinya X sama juga dengan 1308 bahagikan dengan 2. Kita dapat jawapan 654 sen. 654 sen ni berapa ringgit? Weh, pinjam 654 sen. Ada ke orang cakap, weh, pinjam 654 sen? Anis, 654 sen tu berapa ringgit? Berapa ringgit, berapa sen? RM654 tu berapa ringgit? Auni berapa ringgit, Auni? RM6.54. Jawapannya adalah RM6.6.54. Macam tu je. Kan senang. Kan? RM6.54. Kadaran ni senang lah. Kadaran ni maknanya kita tengok mana unit yang sama, kita samakan. Mana yang tak ada tu, kita letakkan dia sebagai X sahaja. Okay. Ini soalan yang ni soalan nisbah ni. Okay, soalan nisbah. Okay, yang ni cikgu minta anda buat soalan nisbah ni. Ini tapi soalan bahagian C lah. Cikgu tunggu jawapan daripada Anis dan Auni. Okay, Auni dah dapat belum jawapan dia? Dah. Okay,
Jadinya senang je. Oh, ada dua baju ni, baju kebaya, baju kurung. Jadinya dekat sini kebaya, nisbah, baju kurung. Okey, nisbah dia berapa? 7 nisbah 4. Kan? 7 nisbah 4. Jadinya jika harga baju kebaya RM84, dekat sini adalah 84. Dekat sini berapa kan? Senang je. 7 kali berapa 84? Ataupun 84 bahagi 7. 84 bahagi 7 jawapannya adalah 12. Kan? 7 kali 12 dapat 84. Jadinya darab, kalau 7 darab 12 dapat 84. Jadi 4 pun kena darabkan dengan 12. 4 pun darabkan dengan 12. So dapat jawapan 48. Kan? 12 kali 4 dapat 48. So jadinya harga baju kurung adalah RM RM48. Harga baju kurung. Ini harga baju kurung lah ni. Harga baju kurung. Harga baju kurung adalah RM48. Harga baju kurung adalah RM48. Senang je. Okey. Soalan ni anda kena jawab sampai habis. Sebab ini soalan nisbah juga. Soalan senang ni. Sama je macam tadi. Ini soalan nisbah. Okey, ini soalan nisbah. Cuba jawab sekarang para pelajar. Okey, Auni dah dapat dah jawapan? Dah. Apa jawapannya Auni? 63 kilogram. Okey. Jadinya cerita dia, ni Encik Arif lah. Ni Arif, Encik Arif, seorang ayah, nisbahkan kepada anak dia. Okey, iaitu 3 nisbah 2. Lepas tu jisim anak 42 kilo, dekat sini adalah 42. Jisim anak adalah 42. Berapa jisim Encik Arif? Ini 2 darab berapa jadi 42? 2 darab 21. Dapat 42. 2 darab 21 dapat 42. Jadinya 3 pun kena darab lah dengan 21. 3 darab 21 dapat jawapannya adalah 63. Jadinya umur Encik Arif adalah 63 tahun. 63 tahun. Umur Encik Arif ialah 63 tahun.
Itu dia. Okay. Next. Okay, yang ni cikgu ni yang ni sebab dia ada kaitan dengan kadaran. Okay, sebab dia ada kaitan dengan kadaran. Jadinya cikgu akan ajar lah, yang ni cikgu akan ajar. Tapi sebelum tu para pelajar baca dulu cuba baca sekejap. Soalan ni adalah soalan kadaran. Dalam soalan kadaran ni, dia mesti ada 2 unit. Unit dia adalah jantung, bukanlah, maknanya denyut jantung. Denyut jantung. Yang sini minit. Yang sini minit. Kan? Okay, denyut jantung. Ini kadaran. Okay, jadinya 420 kali adalah bersamaan dengan 4 minit. Jadinya kalau 12 minit, berapa denyutan nadi jantung ni? Denyutan nadi jantung ni kita katakan X. Kita katakan X. Jadi kita hanya buat macam ni je. 420 per X sama dengan 4 per 12. Macam tu. 420 per X sama juga dengan 4 per 12. Macam tu lah. Jadinya sekarang ni 12 kita darabkan dengan 420, X darabkan dengan 4. Kita akan dapat jawapan 420 kalikan dengan 12. 420 kalikan dengan 12. Dapat 5040 sama juga dengan 4X. Ataupun 4X sama juga dengan 5040. So, X sama juga dengan 5040 bahagikan dengan 4. Bahagikan dengan 4. Okay. So, kita dapat jawapan dia berapa? Dapat jawapannya adalah 1260. Apa dia? Kali denyut jantung. Satu 1260. Dia macam ni, kalau 420 kali 4 minit, nadi jantung tu berdegup 420 kali dalam masa 4 minit. Soalan dia, kalau 12 minit, berapa kali? Berapa kali denyut jantung? Berapa kali denyut jantung? Inilah jawapannya. 1260 kali denyut jantung dalam tempoh 12 minit. Gitu je. Buat pecahan saja. Okay, senang sangat. Buat pecahan saja. Dan ini adalah mungkin soalan yang terakhir sekali. Okay. Yang ini soalan nisbah je. Soalan nisbah. Cuba buat soalan ni. Soalan ni soalan mudah saja. Anis dengar tak Anis? Dengar. Oh, okay. Auni dengar tak? Dengar. Very good. Bagus. Alhamdulillah.
Okey, Auni dah dapat belum jawapan dia? Dah. Berapa Auni jawapan dia? 60%. 60%? Oh ya ke 60% ke? Dia macam ni jadinya peratusan ni dia mesti dia mula-mula peratusan dia mesti per 100 lah. Per 100%. Okey, per 100%. Peratusan markah penuh mesti 100% lah kan? Jadinya ini lelaki. Nisbahkan dengan ini perempuan. Okey, nisbahkan dengan jumlah pelajar. Okey, jadinya lelaki adalah 3. Okey, nisbahkan dengan perempuan, perempuan ni 2. Jadi jumlah pelajar dalam bentuk nisbah adalah 5. Adalah 5. Cikgu. Tu cikgu tulis murid perempuan pada lelaki. Silap. Sorry. Ini silap. Perempuan kepada lelaki, minta maaf perempuan. Okey. Okey, ini perempuan. So ini lelaki. Okey, jumlah pelajar jadinya 5 dan jumlah peratus, kalau jumlah peratus adalah 100 lah. 100% kan. Ini dalam bentuk peratus jumlah peratus. Jadinya 5 darab berapa jadi 100? 5 darab 20. 5 darab 20 jadi 100. Kalau lelaki pun kita kena darabkan dengan 20. Ambil 20 ni bawa ke sini. Darabkan dengan 20. Jadinya perempuan kita akan dapat jawapan 60. Lelaki kita akan dapat jawapan 40. 60 apa? 60%. 40 apa? 40%. Soalan, cari peratusan murid perempuan. Murid perempuan yang ni lah ni, 3 ni. Jadinya murid perempuan jawapannya dia punya peratus dia adalah 60% perempuan. So itulah dia soalan berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran. Soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang cikgu ambil daripada soalan-soalan peperiksaan yang mudah sikit lah kan. Ada juga soalan yang susah tapi cikgu ambil yang nampak mencabar tapi ini benda-benda asas. Tapi ini soalan peperiksaan tau. Ini lebih kepada soalan peperiksaan. So, jadinya para pelajar, cikgu ingat kita sampai di sini dulu. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk pengetahuan semua, cikgu record benda ni cikgu record, nanti para pelajar bila cikgu masuk dalam YouTube, cikgu bagi link tau. Cikgu bagi link. Link tu kita tak boleh sebar-sebarkan sebab kelas kita kan berbayar kan. Cikgu memang unlisted kan. Siapa yang dapat link tu je yang boleh tengok. Para pelajar, cikgu nasihatkan cuba tengok yang sebelum ni cikgu buat YouTube berkaitan dengan nombor nisbah. Yang keduanya faktor dan gandaan. Pada malam ni cikgu buat ulang kaji, kita buat ulang kaji bab keempat iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Okey. Para pelajar,